A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan fiqhus solat. Fiqh solat khususnya berkaitan dengan sunat ab'ad. Baik, di dalam solat kita ada tiga perkara. Yang pertama adalah rukun solat, dan yang keduanya ialah sunat ab'ad. Yang ketiga ialah sunat hay'ah. Baik, jadi insyaAllah saya akan kongsikan berkaitan dengan sunat ab'ad. Baik, ab'ad ini berasal daripada perkataan ba'du yang bermaksud sebahagian. Maka kata ulama, sunat ab'ad ini seolah-olah rukun solat. Maka apabila kita tertinggal ataupun sengaja meninggalkan sunat ab'ad, disunatkan ke atas kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Jika kita melakukan sujud sahwi, maknanya kita sudah menampung kekurangan kita di dalam solat. Dan jika kita tidak melakukan sujud sahwi, solat kita tetap sah. Dan yang terbaiknya adalah kita melakukan sujud sahwi. Baik, mengenai bilangan sunat ab'ad di dalam solat, maka terdapat beberapa perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Antaranya ialah dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani menyebutkan bahawa terdapat 8 sunat ab'ad dalam solat. Dan di antara lainnya juga dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair menyebutkan bahawa terdapat 7 sunat ab'ad dalam solat. Dan saya mengambil rujukan daripada kitab Safinatun Najah sebagai rujukan saya untuk berkongsi mengenai sunat ab'ad. Baik, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahawa ab'adus salati sab'atun. At-tashahudul awal wa qu'uduhu was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi was-salatu 'ala al-ali fi tashahudil akhir wal-qunutu wa qiyamuhu was-salatu was-salamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Maksudnya, sunat ab'ad itu ada 7. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Yang kedua adalah duduk untuk membaca tasyahud awal. Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Yang keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Yang kelima, membaca kunut. Yang keenam, berdiri untuk baca kunut. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW kepada keluarga baginda dan juga kepada para sahabat baginda dalam kunut. Baik, seterusnya kita pergi satu persatu. Dan saya nak gabungkan 3 sunat ab'ad dalam solat dalam satu penerangan. Boleh, insya-Allah. Baik, iaitulah 3 tersebut. Yang pertama ialah membaca tasyahud awal, dan yang kedua ialah duduk tasyahud awal, dan yang ketiga adalah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Baik, selepas sahaja kita bangun daripada sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua dalam solat, selain pada solat subuh, sebab subuh 2 rakaat, maka bila kita bangun pada sujud yang kedua itu, kita disunatkan untuk duduk tasyahud awal, ataupun kita semua mafhum, kita semua maklum sebagai tahiyat awal. Dan pada masa tersebut kita juga disunatkan untuk membaca tasyahud awal, dan itulah seperti yang semua maklum, ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hingga akhir. Itu sunat ab'ad yang kedua. Dan yang ketiga, selepas kita dah habis baca tasyahud, kita juga disunatkan untuk membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Baik, saya beri contoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
tu habis kita baca tasyahud awal, kan kita tambah dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kita menambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata ulama, yang afdalnya, yang terbaiknya adalah kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang terbaik. Baik, seterusnya kita pergi kepada sunat abad yang keempat, iaitulah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, pada tahiyat akhir. Baik, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir adalah rukun solat. Maka jika kita tidak membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, maka terbatallah solat kita. Dan ada pun membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat akhir adalah sunat ab'ad. Maka apabila kita tinggal, kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Baik, bagaimana kita nak melakukan selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW? Baik, saya beri contoh. Kita baca tasyahud akhir dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah rukun. Kemudian yang sunatnya adalah kita menambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu sudah mencukupi. Itu yang keempat. Baik, seterusnya kita pergi kepada sunat abad yang kelima, yang keenam dan ketujuh. Saya nak rangkumi tiga-tiga sunat abad ini dalam satu penerangan. Baik, sunat abad yang kelima adalah baca kunut, dan yang keenam berdiri ketika baca kunut. Yang ketujuh adalah baca selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda dan juga kepada para sahabat baginda. Baik, doa kunut ini dia menjadi sunat abad ketika solat subuh dan juga solat witir. Dan kunut yang menjadi sunat abad ialah kunut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sunat hay'ah. Bagaimanakah kunut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Iaitulah kunut yang kita lazimi selama ini, yang kita semua tahu, iaitulah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu bagi seorang, dan bagi yang ramai Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait hingga akhir. Dan pada akhir doa kunut, kita juga disunatkan untuk membaca selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW kepada keluarga baginda dan juga kepada para sahabat baginda di dalam kunut. Iaitulah dengan menambah Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ataupun wa barik wa sallim. Ya, bergantung pada kita solat seorang ataupun ramai. Maka apa kita melakukan selesai itu, kita sudah melakukan 3 sunat ma'ad, iaitu yang pertama berdiri untuk baca kunut, yang kedua membaca doa kunut, dan yang ketiga membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Jika seseorang itu dia tidak tahu membaca doa kunut, baiklah, caranya adalah dengan dia perlu berdiri untuk baca doa kunut. Berdiri, kemudian dia perlu diam seketika, sekadar tempoh orang membaca doa kunut. Kebiasaannya orang baca doa kunut lebih kurang 30 hingga 40 saat. Maka dia perlu diam seketika, sekadar 30 hingga 40 saat. Maka bila dia anggarkan 30 hingga 40 saat, maka dia boleh sujud. Itu caranya jika dia tidak tahu membaca doa kunut. Maka selesailah sudah perkongsian kita berkaitan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada 7. Nak mudahnya kita ingat 3, 1, 3. 3 yang pertama ketika membaca tasyahud awal, dan 1 ketika tasyahud akhir, dan 3 yang terakhir ketika membaca kunut. Dan saya rasa sampai sini sahaja perkongsian saya, dan diharapkan semua dapat mengambil manfaat dan sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.